Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Dan hari ini kita akan meneruskan pengajian kita, yakni di dalam membincangkan bab tentang puasa Ramadan. Dan insya-Allah pada pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah, kita telah kupaskan bersama beberapa perkara-perkara yang kita disunatkan. Dan hari ini insya-Allah kita akan meneruskan perbincangan daripada situ insya-Allah. Hari ini kita masuk ke muka surat 479. Dan apabila kita kupaskan di muka surat 479, kita akan membincangkan perkara-perkara yang disunatkan dan juga perkara-perkara yang diperbolehkan dan juga perkara-perkara yang dikatakan membatalkan puasa seseorang. Apakah ini perkara-perkara yang dibolehkan dan tidak dibolehkan? InsyaAllah kita akan bincangkan hari ini insyaAllah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, penulis mengatakan puasa merupakan ibadah yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkan untuk mensucikan jiwa dan membiasakannya untuk berbuat kebaikan. Jadi kita mengetahui para jemaah, alhamdulillah kita kini berada pada bulan Ramadan dan sedar atau tak sedar, alhamdulillah kita kini berada pada hari ke-10. Subhanallah. Itu berarti 1/3 Ramadan telah pun meninggalkan kita. Dan ada bersama kita lebih kurang 20 hari sahaja lagi. 2/3 Ramadan. Jadi itu juga berarti bahawasanya masa berlalu. Ramadan tahun ini yang 10 hari yang lalu tidak akan kembali. Namun alhamdulillah kita belum terlambat. Belum terlambat kerana kita masih lagi berada pada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kalau kita tenangkan, kalau kita renungkan pada tahun-tahun yang lalu, mungkin ada di antara kita apabila pada hujung bulan Ramadan, apabila terbenamnya matahari pada malam hari raya, ada yang menitiskan air mata. Menitiskan air mata pada ketika itu, ada di antara mereka menitiskan air mata kerana ketika bertakbir, melaungkan takbir. Ada yang ketika melaungkan takbir menitiskan air mata kerana mengenakan saudara, mungkin ibu ayah, mungkin adik-beradik, mungkin teman, kaum kerabat yang telah meninggalkan dunia. Sebab itu dia menitiskan air mata. Ada yang menitiskan air mata kerana mengenangkan kesyahduan malam tersebut, malam hari raya. Semua orang bergembira sedangkan dia berduka. Sedangkan mungkin dia keseorangan. Sedangkan mungkin dia tidak berteman. Menitiskan air mata. Tetapi ada juga yang menitiskan air mata kerana mengenangkan Ramadan telah pun meninggalkan. Berbeza. Malam hari raya apabila kita melakukan takbir, ramai menitiskan air mata, tetapi semua mempunyai sebab-sebab yang sangat berbeza. Ada yang menitiskan air mata kerana mengenangkan apabila terbenamnya matahari itu, Ramadan telah pun meninggalkan kita. Tiada lagi laungan solat tarawih. Tiada lagi qiyamul lail pada bulan Ramadan. Tiada lagi pahala berlipat kali ganda sepanjang bulan Ramadan. Tidak tahu sama ada dapat kita bertemu Ramadan lagi ataupun tidak. Menitiskan air mata. Berbeza. Dan ada yang menitiskan air mata kerana kejam-kelip dah habis Ramadan. Alangkah ruginya. Dia rasa tak tahu dapat tak Lailatul Qadar. Kejam-kelip rupanya kita disibukkan dengan urusan harian. Mana pergi tarawih kita? Mana tarawih kita, mana qiyamul lail kita, macam mana puasa kita, ada yang tak sempurna.
Pada malam hari raya itu, tahun-tahun yang lalu, ramai orang menitiskan air mata dengan sebab-sebab yang tersendiri. Alangkah, sebab itu saya katakan, ada yang menitiskan air mata kerana mengenangkan Ramadan telah pergi, menyesal tak dapat lagi bersama Ramadan. Namun, alhamdulillah, pada ketika itu, tahun lalu, pada malam hari raya menitiskan air mata kerana sedih Ramadan telah meninggalkannya, atau kerana kurang memanfaatkan Ramadan, menyesal kerana tidak menyempurnakan Ramadan, kurang mengambil kemanfaatan, kurang mengambil kesempatan Ramadan, menyesal. Tetapi tak boleh, tak ada U-turn. Ramadan telah pergi. Namun alhamdulillah, sekarang ini kita masih lagi pada bulan Ramadan. Kita kalau bring forward malam raya nanti kita nak menitiskan air mata, menyesal, rugi, kurang memanfaatkan Ramadan, dah terlambat. Tetapi kita renungkan bagaimana 10 hari Ramadan yang lalu. Bagaimana adakah kita memanfaatkannya? Kalau dia, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita belum lagi malam raya. Kita masih ada lagi 20 hari. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, manfaatkanlah Ramadan. Manfaatkanlah. Ramadan tahun ini telah pun meninggalkan kita 10 hari. Dan kita ada masih lagi bersama kita 20 hari yang akan datang. Bagaimana tarawih kita? Kalau kita solat tarawih selama ini, alhamdulillah. Bagaimana kualiti solat tarawih kita? Kalau solat tarawih kita, kalau setakat rukuk dan sujud, ada tak kita dapat menitiskan air mata ketika sujud? Bertanya. Pada malam-malam penuh kesyahduan, malam-malam Ramadan penuh keberkahan, kalau kita sujud pun tak dapat menitiskan air mata, something is not right. Adakah hati kita keras? Jiwa kita dah jadi keras? Atau mungkin kita kurang menghayati solat kita? Atau mungkin ketika kita rukuk, kita sujud setakat baca Subhana Rabbiyal A'la. Sujud untuk apa? Untuk tunaikan kewajipan tuntutan baca Subhana Rabbiyal A'la. Bisa? Ada orang rukuk ketika rukuk baca Subhana Rabbiyal Azim. Ketika sujud baca Subhana Rabbiyal A'la. Betul dari segi hukum fiqh. Tetapi hakikatnya rukuk bukan setakat untuk baca Subhana Rabbiyal Azim. Rukuk itu kita sedang rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud bukan setakat untuk baca Subhana Rabbiyal A'la, tetapi sujud adalah ketika kita seorang hamba meletakkan dahi kita ke bumi untuk mengabdikan, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu, puji-pujian kepada Allah, cuba menghayatinya. Kalau kita solat di masjid yang berdekatan dengan rumah kita selama ini, tak dapat menghayati solat tarawih kita, solat kat rumah. Kadang-kadang solat di rumah, dalam keadaan kita boleh kontrol kita punya masa, dalam keadaan hening, kadang-kadang itu lebih baik. Berbezalah, lain orang lain cara ni. Ada orang kalau solat kat rumah tak boleh istiqamah. Tak dapat solat pun tarawihnya dia terus tidur. Awak solat masjid. Bagi orang, ada sebagian orang pula solat masjid bersemangat meramai-ramaikan suasana. Solat masjid alhamdulillah. Bagi sebagian orang pula, solat dalam masjid tak dapat menghayati Ustaz. Pasal apa? Bukan apa. Memang baik kalau kita pergi solat isyak di masjid, contoh. Akan tetapi kalau zaman sekarang, waktu sekarang ni, kita solat isyak dengan solat tarawih. Kalau solat tarawih kat rumah kita, berdekatan rumah kita, mereka tunaikan, maaf katalah, mungkin kurang sempurna, mungkin kurang penghayatan, mungkin sujudnya pantas, solat rumah. Solat sunat secara umum, solat sunat afdalnya di rumah. Secara umum. Jadi maka kembali kepada asal, tak mengapa untuk kita solat di rumah untuk dapat penghayatan. Kalau tidak, solat di masjid 8 rakaat, balik sambung di rumah. Contoh. Atau kalau tidak, solat nanti di masjid, kemudian sambung di rumah. Boleh. Kita buat apa juga cara, cuma dapatkan masa. Solat itu lamakan rukuk, lamakan sujud. Ini kelemahan masjid-masjid kita.
Macam kita kadang-kadang berdirinya lama, alhamdulillah, tapi rukuknya pantas, rukuknya sekejap, silap. Sujudnya sekejap, silap. Walaupun masjid itu untuk meringankan jemaah ketika rukuk dan sujud, akan tetapi sujudnya tidak boleh terlalu pantas. Kita solat sunat, kita bukan solat fardu. Baik. Jadi kita masih lagi berada pada bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Penulis mengatakan, seorang yang berpuasa dikehendaki menjaga diri daripada perbuatan-perbuatan yang boleh menodai puasanya. Pada bulan Ramadan yang lalu, ketika terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan, maka pada ketika itu kita melakukan takbir hari raya. Ada di antara kita menyesal kerana puasa kita turun terbalik. Puasa pun puasa, tetapi kita ketika puasa tak jaga lidah kita. Ketika puasa tak jaga batasan-batasan dia, tak menghayati, menyesal. Tahun lalu dah menyesal, tahun sebelumnya menyesal, tahun ni nak menyesal lagi. 10 hari dah berlalu, namun kita masih ada 20 hari. Cuba kita increase kualiti puasa kita, usahakan. Kerana kita mengetahui berdasarkan ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun. Moga-moga kalian bertakwa. Jadi puasa ini bukan setakat berpuasa. Kalau sepanjang bulan Ramadan, tujuannya adalah bulan ini bulan untuk kita meningkatkan iman dan takwa. Kereta kita, kalau kita pakai setiap bulan, rig 10,000 kena hantar servicing. Kalau tidak, kereta rosak. Apa pun kadang-kadang ada servicing dan maintenance. Kita sering katakan, tubuh badan kita nak kena rehat. Sebab itu kita disuruh berpuasa pada bulan Ramadan. Itu salah satu asbab. Tetapi selain itu ada perkara yang lebih mustahab. Bukan hanya maintenance tubuh badan kita, jasmani kita, tetapi maintenance rohani kita. Jadi maksudnya pada bulan Ramadan kita disuruh membiasakan diri. Contoh, melihat kemaksiatan, kontrol. Jangan tengok. Tundukkan pandangan. Contoh. Selain daripada itu, kalau ada orang terbiasa suka mengumpat, suka menceritakan hal orang, Ramadan, kita puasa. Takkan nak mengumpat, rosak puasa. Jadi tujuannya sepanjang satu bulan, kita amend, biasakan, adjust kehidupan kita. La'allakum tattaqun. Moga-moga di akhir Ramadan, kita dah terbiasa. Dah terbiasa. Ini tujuannya antara lain. Jadi maksudnya, itulah dia antara perkara-perkara yang perlu kita hayati. Tetapi kalau sebelum Ramadan, lifestyle kita sama. Dalam Ramadan, sama lifestyle kita dengan sebelum Ramadan. Something is not right somewhere. Kerana apa? Para salafus salih ketika Ramadan, walaupun di luar Ramadan mereka pun tak buat maksiat, tetapi pada bulan Ramadan mereka akan menambahkan amalan. Jadi ada beza dalam Ramadan, luar Ramadan mereka dah banyak amalan. Dalam bulan Ramadan menambah lagi amalan. Subhanallah. Untuk kita nak kata tambah amalan, alhamdulillah lah. Tetapi antara perkara yang penting, kalau di luar bulan Ramadan, kadang-kadang kita ada maksiat-maksiat in between. Dalam Ramadan, sama juga lifestyle. Something is not right somewhere. Luar bulan Ramadan kita suka mengumpat, suka menceritakan hal orang. Dalam bulan Ramadan sama juga, tak ada beza. Bukan puasa namanya. Kalau luar Ramadan sambil masak kita buka radio dengan muzik, dengan lagu-lagu, dengan celotehan. Apa sih? Celotehan orang di corong-corong radio, di social media. Luar Ramadan, dalam bulan Ramadan sama juga. Waktu masak dengan muzik-muzik juga. Something is not right. Ubah perhatian. Ramadan 10 hari dah berlalu, masih ada lagi 20 hari.
Jadi ini contoh. La'allakum tattaqun. Jadi kita biasakan sampai satu ketika di mana kalau contohlah je kita buka radio ke, buka TV ke, kemudian dengar celotehan macam bingit lah. Alhamdulillah. Ada adjust increase sikit. Rasa dia bingit lah. Ni apa ni? Ada tak? Kita rasa bingit tak? Ni atau kalau dengar apa berita sensasi. Oh, apa cerita? Oh, dengar dia tu. Ni contohlah ya. Kita nak bentuk diri kita. Kita punya benchmark, jangan tengok orang luar. Alah ustaz, orang pun buat. Itu bukan benchmark kita. Alah orang pun ni semua sekarang dah trend ustaz. Orang pun buat, orang pun macam itu. Itu bukan benchmark kita. Benchmark kita kena ada, kita punya sendiri benchmark untuk meningkatkan iman dan takwa. Sebab kalau kita letakkan benchmark masyarakat ramai atau orang-orang kebiasaan, jadi di mana cara untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Apatah lagi kalau kita dengan orang, kita istilahnya orang yang datang masjid lah. Bukan saya katakan orang masjid lebih baik daripada orang bukan masjid, bukan. Tetapi maksudnya kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat dengar kuliah, untuk dapat dengar ceramah, ketuk pintu hati kita. Jadi maksudnya Allah Taala beri kita peluang, Allah Taala pilih antara manusia-manusia, kita Allah Taala pilih sebagai orang-orang yang dapat dengar ceramah, dengar kuliah, hadiri kuliah untuk mendapat kesedaran untuk. Jadi ketika masak nanti balik, tak payah dengar celoteh-celotehan. Buka. Dengar ceramah ke, dengar Quran ke, zikrullah ke, contoh. Ya. Ya. Lampu raya di semua komersial, luas sana. Ini biasalah. Alhamdulillah lampu raya untuk dapat suasana raya. Kita ni gaduh sekarang apa tak? Dulu tak ada bazar, sekarang ada bazar. Gaduhnya nanti, alah bazar berapa biji? Ada kedai kat dalam bazar. Dan jual barang-barang bazar. Ini semua bukan jadi isu. Nak ada bazar ke, tak nak ada bazar ke, nak jual apa kat bazar. Ini untuk sekumpulan orang-orang yang nak memang pergi bazar, silakan. Tetapi setiap orang diberi ujian masing-masing, kita tahu lah. Bukan saya kata jangan shopping. Bukan kata jangan sambut raya. Nak tukar langsir baru, silakan. Alhamdulillah, pergi pijak komplek, beli langsir baru. Biar rumah tenang, tengok gembira. Rumahku, syurgaku, silakan. Tak salah, beli. After all, kita pun memang macam mana pun kita akan belanjakan duit. Daripada belanjakan yang perkara-perkara yang kurang berfaedah, belanjakan untuk mencantikkan rumah cantik, hati pun senang, tenang, gembira, duduk kat rumah. Alhamdulillah. Bergembiralah mereka pada malam-malam Ramadan yang lalu berada di masjid atau berada di rumah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu bimbang apa yang berlaku kat bazar. Tak perlu bimbang. Bazar ada orang lagi satu kumpulan akan meraihkan, meningkatkan ekonomi negara. InsyaAllah. Nak beli kuih raya, silakan. Saya bukan suruh kita strict sangat, jangan sambut raya. Sambut raya, bergembira. Sekali-sekali nak tengok lampu, silakan tengok lampu. Lepas tarawih itu silakan tengok lampu. Contoh, kalau nak tengok lampu lah contoh. Jadi kita jangan strict sangat sampai nanti terlalu strict. Orang cerita nanti kita finally kita lebih eager pula pasal tak pernah rasa kan. Saya dapat rasa ni rasa ni mak, silakan. Nak makan buah ke, nak makan makanan sedap-sedap, silakan. Tetapi jangan melampaui batas. Dan jangan lupa kita berada pada bulan Ramadan dan syarat Ramadan bukan bazar. Ya, syarat Ramadan mujahadah dan sebagainya. Baik. Penulis mengatakan, berpuasa bukan hanya sekadar menahan diri daripada makan dan minum semata, tetapi dia adalah menahan diri daripada makan, minum dan apa jua yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita sebutkan. Ramai di antara kita sangkakan pada bulan Ramadan Muslim tak makan, tak minum. Silap. Ramadan bukan itu. Telah disebutkan, Ramadan ini bagaikan madrasah, pentarbiahan. La'allakum tattaqun. Dia punya KPI dia, goal dia, la'allakum tattaqun. Akhir Ramadan,
Sebelum Ramadan, cek iman kita. Pakai iman meter. Pakai cek iman kita berapa poin. Lepas Ramadan, cek lagi. Sama atau kurang atau bertambah. Ini contoh. Penting. Kalau selepas Ramadan, selepas kita melalui 30 hari bulan pentarbiahan, bulan pendidikan, bulan pembentukan, sama 30 Syakban dengan 30 Ramadan, berarti bimbang. Dan bimbang-bimbang kita tergolong bersama golongan orang-orang yang tidak mendapat faedah Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan puasa seperti mana kita sering kali dengar lah. Puasa itu bukan setakat meninggalkan makan dan minum, tetapi puasa ni kita kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah, kita tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Selama ni mungkin lalai, kembali kepada fitrah, back to basic, back to fitrah. Jadi kembali kepada fitrah, oh ni halal, oh ni tak boleh. Dulu ialah pada bulan Ramadan, pada sebelum Ramadan kita lemah, okeylah. Tetapi kembali kepada fitrah, kita cuba sedaya upaya. Bagi mereka yang dah tertinggal Ramadan 10 hari yang lalu, masih belum terlambat. Masih ada 20 Ramadan yang mendatang. Kembali kepada fitrah. Bermujahadah. Dia bukan setakat meninggalkan makan dan minum, meninggalkan segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa yang terima. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akl wasyurb, innama siyamu minal lagwi warrafath, wa fa inna sabbata ahadun aw jahlun alaik, faqul inni sha'im." Inni sha'im. Puasa tidak hanya setakat menahan diri daripada makan dan minum, tetapi puasa yang sebenar adalah menjauhkan diri daripada perbuatan sia-sia dan perbuatan keji. Apa perbuatan sia-sia? Apa perbuatan keji? Perbuatan keji apa? Contoh. Kalau kita tahu ini betul perkara kekejian, perkara buruk. Contohnya apa? Apa perkara buruk? Buat maksiat, tengok maksiat, dedahkan aurat. Perkara sia-sia, perbuatan sia-sia, perbuatan keji itu dosa. Kita tinggalkan. Bahkan pada bulan Ramadan bukan hanya kita tinggalkan perkara yang dosa, sebagian perkara yang tak berdosa, tetapi sia-sia, waste time, tak memberi kemanfaatan, tak memberi faedah, pun tinggalkan. Ramadan. Ya? Shopping tak salah, tetapi shopping yang salah. Bang, kita window shopping. Okeylah, nanti kalau kadang-kadang berperang kat rumah, nak orang perempuan pun nak keluar juga kan. Tunggu seminggu suami kerja. Hujung minggu suami tak kerja, nak jalan, okey silakan jalan. Tetapi jangan sampai melampaui batas. Kita kena fikir masa kita. Matlamat masa tu kita kena menilai, kita kena banyak berfikir. Bagaimana kita menggunakan masa kita. Ada orang tak ada masa, ada orang masa banyak, tetapi kurang memberi kemanfaatan. Pada bulan Ramadan, sekarang drama kat TV cerita apa? Ya? Tak ada? Ada TV ada drama tak? Sempena Ramadan? Tak tahu, tak tahu, Masya Allah. Tengok TV Ustaz, oh Masya Allah. Kadang-kadang kalau kat TV tu ada drama yang episod pertama sampai episod ke 120, tak payah tengok lah. Once dah tengok satu, dah klikkan TV apa je, apa je. Tu dulu TV, hari-hari nak bertagak kat depan TV, pasal next episode besok. Sekarang dah tak ada TV. Kita punya Netflix ni lain, kita punya video ni lain. Kadang-kadang dia tengok drama tu, episod pertama, terus continue episod kedua. Lepas tu continue episod ketiga. Terus continue sampai episod 57. Besok continue, bukan besok, lepas tu next hour continue. Hari Minggu dulu satu hari pun sampai 10 episod tengok.
Berapa lah? Sia-sia. Masa yang kita gunakan, contohlah ya, kalau kita tak buat perkara yang berfaedah, kita nak bersosial media, bukan kata tak boleh bersosial media, silakan. Berpada-pada batasan. Jangan tengok YouTube atau sebagainya terlalu lama. Kita check. Half an hour kita tengok YouTube atau kita bersosial media atau melakukan perkara-perkara yang tak berfaedah. Kalau half an hour tu kita baca Quran, setengah juz. Siapa yang sering baca Quran dapat tahu kan? Paling tidak kita baca 4 makra. Setengah juz. Plus minus. Tak baca laju, tak baca perlahan, setengah jam. Kalau kita tengok satu movie 1 jam, ini kalau aku baca Quran dah setengah juz dah. Tapi baca Quran macam boring lah, penat. Ini di Ramadan. Yang boring dan penat itu yang kita nak biasakan ikis. Boring dan penat pasal dah biasa. Dah lama tinggalkan. Sebab tu dah enjin dah berkarat. Nak letak minyak jadi biasakan. Sampai kita rasa nikmat, kemanisan, kenikmatan. Nak dapat tu balik. Pada gimana dia mati? Hari ini hari ke berapa Ramadan? 10. Kita baca Quran dah berapa juz sekarang? 9. Masya Allah, terima kasih. Teman kita bukan nak riak tau, dia nak motivasi kita. Ada teman kita baca dah 9 juz. Masya Allah. Ada tu satu kata, Ustaz, saya menyesal Ustaz. Kenapa menyesal? Hari hujung minggu lalu tu, pasal jalan sini dengan family, saya miss 1 juz. Jadi hari ke-10, saya sekarang baru 8 juz. Masya Allah. Macam itu orang menyesal. Pasal apa menyesal? Hujung minggu lalu tak dapat baca Quran, miss 1 juz. Ada di antara kita dah juz ke-23, Masya Allah. Hari ke-9 dah juz 23. Subhanallah. Ini dia KPI kita ataupun benchmark yang kita nak tengok. Untuk pengetahuan kita para jemaah, ramai di antara kita dah lebih daripada 10 juz. Kalau kita belum masuk 10 juz, bimbang. Kejarkan balik. Berlumba-lumbalah dalam melakukan amal kebaikan. Amal-amal soleh. Siapa kata tak boleh khatam Quran pada bulan Ramadan? Boleh insya-Allah. Sebelum tidur atau selepas tarawih baca setengah juz, half an hour saja. Lepas subuh baca setengah juz, half an hour. Setiap hari 1 juz. Setengah juz, setengah jam. Kalau dia satu hari setengah juz. Alhamdulillah. Kalau setengah juz berat, suku juz lah. 15 minit aja. 15 minit. Apa dah? Kita duduk tunggu buka puasa atau lepas buka puasa duduk dah 15 minit. Ini contoh. Kalau kita baca Quran dapat suku juz. Tetapi puasa yang sebenar adalah menjauhkan diri daripada perbuatan sia-sia dan perbuatan keji. Jika kamu dicaci atau dianggap bodoh oleh orang lain, katakan ini shaim. Ini shaim. Kalau di luar Ramadan, orang cakap sesuatu, kita pun apa ingat? Marahlah. Siapa yang memandu, biasanya kalau datang marah, bukan marah lah ya, boleh menjejas ego dia apabila dia tengah jalan, drive, pon-pon, orang belakang pon. Apa tak sabar. Betul kan? Tetapi Ramadan, ini shaim. Kena ingat perkataan ini shaim. Maksudnya, sesungguhnya aku berpuasa. Kalau perempuan sebut ini shaimah. Sesungguhnya aku berpuasa. Jadi kalau nak marah, ingat. Apa juga perkara yang berlaku? Anak buat hal ke, barang jatuh ke, suami buang teriak ke, ini shaimah. Ramadan, biasakan kawal. Biasa kawal diri. Pasal kita berpuasa. Sekumpulan hadis kecuali Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi,
falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan, yang tidak menghentikan kata-kata dusta dan juga melakukan perbuatan bohong, maka Allah tidak memerlukan orang itu untuk meninggalkan dan makan dan minum. Siapa tidak meninggalkan kata-kata dusta, kata-kata bohong ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, Allah Ta'ala tidak mengharapkan ditinggalkan makan dan minum. Kerana apa? Definisi puasa bukan tidak makan dan tidak minum. Definisi puasa berarti dia sedang berpuasa. Berpuasa seluruh tubuh badan. Sedaya upaya. Pasti ada kelemahan, itu kelemahan seseorang. Namun, kita kena faham definisi puasa. Jadi puasa kita seringkali kita sangkakan tak makan dan tak minum. Maka itu yang masalah, kita hanya meninggalkan makan dan minum. Dan apabila kita berbuka, kita nak kenyangkan balik perut kita, kita makan dan minum. Pasal tak puasa tadi, ketika puasa kita tinggalkan makan dan minum, maka ketika berbuka kita makan dan minum. Kita lupa ketika berbuka itu juga waktu malam kita dituntut untuk menguatkan rohani dengan amalan-amalan soleh. Ramadan adalah hari bulan di mana kita meninggalkan makan dan minum dan kemaksiatan, dan apabila kita berbuka, Ramadan juga adalah untuk kita meningkatkan iman dan takwa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'im laisa lahu min siyamihi illa ju' wa rubba qa'im laisa lahu min qiyamihi illa sahwa." Betapa ramai orang yang berpuasa, namun apa yang diterimanya hanyalah lapar dan dahaga. Dan betapa ramai orang yang bangun malam beribadah, apa yang didapat hanyalah tak tidur. Ya. Betapa ramai orang yang bangun untuk beribadah pada waktu malam, apa yang diterimanya hanyalah tidak lebih daripada hanya sekadar letih dan tak tidur. Kerana apa? Kerana ketika puasa, dia hanya meninggalkan makan dan minum. Tabiat-tabiat, perangai-perangai yang lain sama sebelum puasa dan ketika puasa. Dan bangun malam, orang semua bangun malam, dia pun bangun malam. Bangun malam tu bukan setakat untuk tunaikan solat, akan tetapi untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud dan rukuk. Sebab tu saya sering tekankan. Ketika solat tarawih, pastikan kita dapat menghayatinya, dapat merasakan kemanisan, kenikmatan rukuk dan sujud. Dapat merasakan kemanisan, kenikmatan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, jangan pergi solat tempat. Ya. Kalau tak dapat itu semua. Kerana kita akan dapat hanya penat. Dan betapa ramai orang yang solat tarawih hanya dapat penat. Aku ni habis solat 20 rakaat. Penat. Betul. Sebelum solat dengan selepas solat tidak menjadi iman. Tak meningkatkan. Kerana apa? Kurang perhatian. Rukuk dan sujud penting para jemaah. Pada ketika rukuk dan sujud selain daripada ketika berdiri. Masalahnya kita dah orang Melayu dah tak faham ayat Quran yang dibaca oleh Pak Imam. Kemudian Pak Imam baca namat, baca panjang. Dia tak faham. Ketika solat itu, kita terasa, ada di antara kita terasa. Kalau dah terasa bila nak habis, besok jangan solat lagi. Tak dapat nikmat. Panjang. Jangan solat kat situ. Solat kat lain. Biar dia baca Al-Hakumut Takatsur sekalipun, untuk kita kena tengoklah kita ni junior league ke, senior league ke, premium league lah, kena tengoklah kita nak main game mana. Kalau kita memahami Al-Quran, kita rasa memang suka dengan Al-Quran, nak solat satu hari satu juz, silakan. Alhamdulillah. Kita game ketika imam baca pun kita melayang. Sepanjang 20 rakaat itu kita melayang. Penat ni bukan penat solat je. Penat jiwa memikirkan perkara-perkara di luar tu, ketika solat lebih penat daripada rukuk dan sujud. Dapat penghayatan tak? Tak dapat penghayatan. Tukar masjid lain.
Jadi perkara ini adalah contoh-contoh perkara-perkara yang penting untuk kita memahami dan menghayati. Supaya kita tidak tergolong bersama golongan seperti mana yang Rasulullah SAW sebutkan di sini, betapa ramai orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga, dan betapa ramai orang yang berbangun malam, qiyamul lail, tarawih dan tahajud tidak dapat apa-apa kecuali penat, kecuali dia berjaga malam dan tak tidur. Ini contoh. Jadi selain daripada itu juga penting untuk kita jaga niat kita, ikhlas kita kerana Allah. Sebab tu setiap orang berbeza. Ada orang seperti macam kata-kata tadi, dia solat di masjid dapat meningkatkan iman dan takwanya, solat sunat. Ada orang solat di rumah tu lebih afdal, solat di rumah. Kerana kita sedang bincangkan tentang solat sunat. Dan kadang-kadang solat di rumah itu dapat lebih menjaga kekhusyukan kita, lebih ikhlas kita atau sebagainya. Baik. Perkara yang ke-8. Antara perkara-perkara yang dibolehkan untuk dilakukan ketika berpuasa. Ketika berpuasa, seseorang itu diperbolehkan bersiwak. Jadi kalau kita berpuasa itu, kita tengoklah bagaimana seseorang. Bagi seseorang itu dia kerja, dia bertugas jumpa orang sana, jumpa orang sini. Boleh tak dia berus gigi, bersiwak? Jawapannya diperbolehkan. Cuma di sebelah siang tu kalau nak berus gigi itu, sebaiknya jangan pakai ubat gigi. Ya, kalau setakat untuk bersihkan, kalau ada layer of oil atau sebagainya, boleh dibersihkan. Bermurah hati dan bertadarus Al-Quran. Penulis mengatakan, bermurah hati dan bertadarus Al-Quran akan disunatkan pada setiap waktu. Tetapi kedua-dua amalan yang mulia ini lebih utama dilakukan ketika pada bulan Ramadan. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan sifat kedermawan itu lebih menonjol ketika di bulan Ramadan. Apatah lagi setelah ditemui Jibril. Contoh. Jadi ketika bulan Ramadan, kalau ada peluang, seperti macam kata tadi, setiap orang berbeza-beza. Kalau ada peluang, kita nak cari pengalaman. Ada orang diberi Allah Ta'ala nikmat, ada kenderaan. Kalau ada kenderaan, plan. Hari ini kita solat tarawih di Masjid Qasr. Besok solat tarawih di Masjid Darul Aman. Lusa solat tarawih di Masjid Darul Qufran. Kemudian solat tarawih di tengah masjid. Dan pada masa yang sama, setiap kali kita pergi masjid, terutama sekali pada bulan Ramadan, letak bajet. Contoh, setiap kali kita pergi masjid, jangan lepaskan peluang, letakkan duit di tabung masjid. Niatkan, bismillah, ini aku letakkan duit ni untuk bayar duit air dan lampu, elektrik dan duit air. Kerana air itu digunakan oleh jemaah untuk berwuduk. Elektrik digunakan jemaah untuk solat malam. Letak. Kalau ada dua tabung satu tabung kita niatkan untuk elektrik, jangan tabung Ramadan. Tabung untuk berbuka puasa. Letakkan. Alhamdulillah. Kalau kita ada kelebihan lagi, mungkin kita letak lagi contoh additional $10. Yang this particular $10 kita niatkan, ya Allah Tuhan ku, terimalah sumbangan aku ini. Aku niatkan $2 untuk bagi pihak ibu dan ayahku, $2 bagi pihak adik-adik aku, $2 bagi pihak suami aku yang jarang pergi masjid, $2 bagi pihak contoh, dan $2 bagi mungkin aku pernah hutang-hutang orang. Contoh. Terutama sekali kalau kita ada arwah-arwah, datuk atau nenek kita dah tak berpeluang lagi untuk pergi ke masjid, tak berpeluang untuk ibadah. Dengan kita, kewujudan kita, cucu yang dia sayangi ketika kecil, letakkan sumbangan atas namanya, insya-Allah. Cukup. Jadi kerana bagi mereka dah tak ada peluang untuk beribadah, tetapi kita letakkan, kita berderma atas nama, bermurah hati pada bulan Ramadan. Giat beribadah pada 10 hari yang terakhir. Alhamdulillah, 10 hari yang lalu telah pun berlalu.
Dan kita akan masuk insya-Allah pada malam ini, malam ke-11, pertengahan. Dan apabila 10 hari ini berlalu, kita akan masuk 10 hari terakhir. Pada 10 hari terakhir itu, tambahkan amalan. Hari ini kuliah kita kuliah terakhir. Betul kan? 2 minggu Ramadan kuliah, 2 minggu tutup. Pada minggu hadapan kita dah tak bertemu dah. Dan tak ada peluang untuk kita saling mengingatkan. Tetapi pada 10 hari yang terakhir itu, tambahkan amalan soleh. Jadi kita sekarang ini nak marathon. Kita sedang marathon. Jadi 10 hari dah gone dah. Kita masuk 10 hari pertengahan. Apabila masuk 10 hari terakhir, maka kita kena berada dalam keadaan top game. Maksudnya kita do our best kerana inilah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ramai di antara kawan-kawan kita ada yang meninggal dunia 1 hari, 2 hari sebelum Ramadan. Tak berpeluang bertemu Ramadan. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih lagi beri kita peluang. Ramadan pahala berlipat kali-kali. Dan kita mengetahui pada bulan Ramadan ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam tersebut, kalau kita miss beribadah pada malam itu, dia hanya datang sekali dalam setahun. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru al-awakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 hari terakhir, apa Nabi buat? Nabi menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan ahli keluarganya dan mempergiatkan melaksanakan amal ibadah. Jadi kita kena tingkatkan amal ibadah kita. Macam mana kita katakan sebelum Ramadan dengan dalam Ramadan sama tak? Tak boleh sama. Tak boleh sama. Sebelum Ramadan lepas Isyak kita buat urusan lain. Dalam Ramadan lepas Isyak kita solat tarawih dan sebagainya. Alhamdulillah. Sekarang dalam Ramadan first 10 days, first 20 days masuk last 10 days. Sama ke tidak? Ini juga satu lagi perkara yang seperti mana ada beza amalan kita sebelum Ramadan dengan dalam bulan Ramadan, begitu juga kita kena plan. Apa perbezaan nanti sekarang ini dalam bulan Ramadan dengan Ramadan 10 malam terakhir? Kena ada beza. Kalau tak ada beza, rugi. Pasal kita dah berada di penghujung last lap pada bulan Ramadan. Kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Baginda amat gembira, gemar beribadah pada 10 malam terakhir, 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, melebihi giatnya beribadah di bulan-bulan yang lain. Imam Tirmidzi meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu dengan menyatakan sebagai sahih katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalunya membangunkan keluarganya pada 10 hari terakhir, 10 malam yang terakhir untuk mempergiatkan amal ibadah. Jadi kita tak dapat bangunkan ahli keluarga kita, alhamdulillah. Tak bangunkan ahli keluarga kita, kena adjust. Selalu kita bangun sahur pukul berapa? Sekian. 10 malam terakhir kena bangun lebih awal pasal kita nak solat tahajud. Kena ada solat tahajud. Kalau tidak, rugi. 10 malam inilah 10 malam dalam setahun yang tidak akan berulang. Dan salah satu malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Malam Lailatul Qadar, kita mengetahui Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Seperti mana yang telah kita sebutkan. Kalau malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, berarti pada malam itu barang siapa beribadah pada malam tersebut sama seperti 1000. Kita renungkan
Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan, Allah Taala ayat Quran itu tersebut apa? Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Taala tidak sebutkan mithlu. Mithlu itu seperti. Jadi ini menunjukkan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama seperti 1000 bulan. Kalau 1000 bulan equivalent kepada berapa bulan, berapa tahun? 83 tahun plus minus. Kalau sama. Tetapi Allah Taala sebutkan Lailatul Qadri khairun, lebih baik min alf syahr. Lebih baik, more. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maka lebih baik daripada 83 tahun. Apa yang kita kena buat apabila masuk 10 malam terakhir? Alhamdulillah, Allah Taala Maha luas rahmat. Setiap orang yang beriman, seperti mana yang pernah saya sebutkan, pasti akan dapat menikmati Lailatul Qadar. Ada orang sangkakan Lailatul Qadar itu nanti ada satu detik macam mana? Tidak. Lailatul Qadar itu adalah daripada terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Barang siapa beribadah daripada terbenamnya matahari sampai terbit fajar, that period, dia akan dapat kebaikan lebih daripada 1000 bulan. Semua orang Islam yang beriman, yang melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh, garanti akan dapat insya-Allah. Paling minimum. Bagaimana? Apabila masuk waktu maghrib, dia berbuka puasa dengan makanan yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala, yang halal. Itu satu ibadah. Dapat pahala. Kemudian dia solat maghrib. Solat maghrib pada malam tersebut khairum min alf syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan memang kita kena solat maghrib, solat fardu. Kemudian solat ba'diyah maghrib, lebih baik daripada 1000 bulan. Masuk waktu isyak, tunaikan solat fardu isyak, lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Jadi orang Islam minimum basic minimum, dia tetap dapat ganjaran Lailatul Qadar dengan solat maghrib dan solat isyak. Kalau dia tak buat yang lain, minimum, jadi akan dapat ganjaran. Alhamdulillah. Cuma untuk kita rugi lah kalau kita setakat basic tersebut rugi. Jadi ini yang kita nak menambah amalan-amalan soleh. Jadi kita biasakan ketika kita berbuka, kita tahu ketika berbuka waktu itu doa makbul. Doa ketika berbuka. Apatah lagi pada 10 malam yang terakhir. 10 malam terakhir, tambah lagi ketika kita solat sunat ba'diyah katakan, kalau solat di rumah, lamakan sujud, doa pada Allah. Kerana salah satu daripada malam tersebut adalah Lailatul Qadar. Solat fardu isyak, solat ba'diyah isyak, doa. Solat tarawih, doa. Zikrullah. Dan mohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalaulah aku tahu malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan?" Nabi ajarkan doa. Apa doanya? Ucapkan, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf dan suka memberi kemaafan. Maafkan hati. Ucapkan, ungkapkan. Jadi ini menunjukkan dalil. Kita disuruh perbanyakkan doa dan perbanyakkan mohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan Allah. Ungkapan itu bukan ungkapan untuk kita setakat laungkan tanpa penghayatan. Betapa ramai hari ini yang membaca doa itu bukan zikir. Itu salah satu daripada zikir yang berbentuk doa. Doanya adalah sesuatu yang kita minta. Minta apa? Kita mohon pengampunan, kemaafan. Tetapi betapa ramai di antara kita yang kalau tak masjid contoh, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi kita lebih fokuskan
nadanya, melodinya daripada penghayatan. Sampai ketika kita baca sedang meminta kemaafan pun kadang-kadang tak ada sifat tawaduk, merendah diri. Kita nak mohon kemaafan, pengampunan, penuh rendah diri, rasa tawaduk, berharap mohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga amalan kita para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan itulah antara perkara-perkara yang boleh kita renungkan, yang boleh kita mendapatkan kemanfaatan insya-Allah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang bangun malam, hidupkan malam-malam Ramadan kerana beriman kepada Allah dan mengharapkan ganjaran serta keridaan Allah, nescaya diampunkan segala dosa-dosa. Jadi moga-moga dapat kita meningkatkan iman dan takwa. Moga-moga dapat kita memanfaatkan sebaik-baiknya pada malam-malam Ramadan yang mendatang, insya-Allah. Seperti yang saya katakan, tak salah untuk bergembira, tak salah untuk menyambut hari raya, tak salah untuk berhias, tukar baju baru, nak tukar langsir baru, semua silakan. Jangan membazir, ala kadar, silakan. Tetapi sebenarnya saya katakan jangan membazir, jangan sampai melalaikan diri kita. Kalau kita boleh nak shopping sebelah siang, shopping sebelah siang supaya tak ganggu waktu malam untuk ibadah. Malam ramai sangat orang. Kalau kita ada masa untuk shopping waktu weekdays, shopping weekdays. Kerana weekend ramai sangat orang. Ini contoh. Jadi kita bijak fikir. Maksudnya kita gunakan begini dan begitu. Dan hari raya juga tak semestinya kita kena tukar semua pakaian baru, tak semestinya kena tukar langsir baru atau sebagainya. Walaupun kalau kita tak pernah beli langsir 2 tahun, 3 tahun yang lalu, tukar, tak ada masalah. Tetapi bukan menjadi satu syarat. Kita lihat kepada keadaan diri kita, keluarga kita dan sebagainya. Puasa bukan setakat menahan diri daripada makan dan minum, seperti mana kita dah tahu. Dan hari raya juga bukan setakat berhias-hias. Maka apabila tiba pada malam raya nanti, walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, maka sempurnakanlah bilangan puasa kalian dan takbirlah membesarkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kamu petunjuk. Pada malam raya jangan ketinggalan, laungkan takbir untuk membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam raya nanti itulah malam penuh anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengampunkan dosa-dosa kita, membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka. Allah SWT telah meningkatkan iman dan takwa kita. Allah SWT telah memberi kita sebaik-baik ganjaran. Apa nak kita sebutkan setelah mendapat ganjaran-ganjaran tersebut? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita nak mengagungkan, membesarkan Allah Taala juga, kita ketika itu kita mengagungkan, membesarkan Allah kerana antara lain Allah Taala telah memberi kita kemenangan pada bulan Ramadan. Dan kemanisan itu hanya akan dapat dirasai, dinikmati oleh mereka-mereka yang bermujahadah pada bulan Ramadan. Meninggalkan perkara-perkara Allah Ta'ala murkai, Allah Ta'ala tidak suka. Kita cuba sedaya upaya bermujahadah, nescaya pada bulan di akhir Ramadan, ketika kita melakukan takbir, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat merasakan kenikmatan dan kemanisan, merasa kenikmatan malam tersebut dan kenikmatan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini.
segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam. Ada perkara-perkara yang kita bincangkan atau dia berikan ibadat orang belajar lebih pada malam dan kadang malam ganjil hari itu terakhir kalau malam itu betul kan? baik, secara umum kita digalakkan untuk menambahkan amalan-amalan soleh kita sepanjang 10 malam terakhir. Jadi seperti yang saya katakan, sekarang ni 10 malam pertama, kemudian 10 malam yang kedua, kerana 10 malam terakhir ini adalah malam-malam yang terakhir. Ramadan akan meninggalkan kita. Antara lain atas dasar demikian kita manfaatkan akhir-akhir Ramadan. Selain daripada itu juga akan terdapat pada malam, salah satu daripada malam-malam itu, malam Lailatul Qadar. Itu juga harus kita menjadi motivasi untuk dapat mengejar, menikmati malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar insya-Allah akan jatuh pada 10 malam terakhir dan terutama sekali pada malam-malam ganjil kita lakukan amalan-amalan meningkatkan amal ibadah kita. Itu bukan berarti pada malam yang bukan ganjil kita tak beribadah. Kita beribadah juga. Tetapi pada malam ganjil mungkin kerana kemungkinan untuk berlaku Lailatul Qadar itu, maka nescaya kita melebihkan amalan-amalan soleh kita, amal ibadah kita pada 10 malam terakhir dan juga pada malam-malam ganjil. InsyaAllah. Saya ada soalan. Satu macam kita bicara. Mana yang lebih baik kita pilih 2 satu atau pilih 3 terus? Okey, mengenai solat witir, bagaimana cara yang terbaik? Adakah kita nak buat 2-1 atau kita nak buat 3 sekaligus? Kesemua cara itu diperbolehkan. Solat witir berarti witir maknanya ganjil. Jadi apabila kita solat ganjil itu, yang penting kita solat itu kita jadikan dia sebagai ganjil. Jadi memang ada cara yang berbeza-beza, sama ada kita buat 2 rakaat plus 1 rakaat. Jadi ini ganjil 3 rakaat, maka itu boleh jadi witir. Kita nak buat 3 rakaat sekaligus pun diperbolehkan, itu ganjil. Kalau kita tak buat 3 rakaat, kita buat 1 rakaat pun diperbolehkan, kerana itu ganjil. Jadi solat witir kita nak buat 3 sekaligus, kita nak buat 2 plus 1 pun boleh, dan kita nak buat 1 saja terakhir pun diperbolehkan. Ya. Kalau kita nak buat katakan 2 rakaat kita solat, katakan kita solat tahajud lah. Kita solat 2 rakaat, semua tahajud. Dah habis, kemudian kita jadikan 1 yang terakhir. Witir. Boleh. Yang itu sebenarnya, kalau saya lakukan demikian. Buat 2 semua solat sunat biasa, kemudian akhir, kita jadikan 1 yang terakhir ganjil. Kalau buat 3 rakaat terus, tak ada tahiyat awal juga. Ada yang berpendapat dalam kitab Subul Salam disebutkan kalau kita nak buat 3 rakaat sekaligus, maka kita jangan buat jangan sujud, jangan duduk tasyahud awal. Jadi pada rakaat kedua terus kita bangun untuk membezakan di antara solat witir kita dengan solat maghrib. Wallahu a'lam. Silakan. Lepas tarawih kan kita buat witir. Ya. Selalunya malam. Solat witir kita boleh lakukan, afdalnya kalau kita jadikan solat witir solat yang terakhir. Akan tetapi diperbolehkan juga kalau kita sebelum tidur kita solat witir. Apabila kita sebelum tidur dah solat witir, nescaya tak perlu kita solat witir lagi. Kerana la witrani fil lail. Tiada 2 witir pada satu malam. Satu malam kita buat witir, dah kusok. Jangan buat witir lagi. Ada yang katakan kalau kita dah solat witir, maka kalau di akhir malam kita nak solat witir lagi, kita tadi odd, kita tambah 1 lagi, kita evenkan dulu, kemudian kita oddkan, tak boleh buat demikian. Jangan, tak perlu buat demikian. Once kita dah buat witir pada malam tersebut, full stop, jangan buat witir. Kalau kita memang yakin kita akan solat malam pada setiap malam, maka nescaya selepas tarawih jangan solat witir. Kita solat genapkan macam biasa, kemudian kita solat witir jadikan pada solat yang terakhir.
Para sahabat berbeza. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau solat witir sebelum tidur. Sayyidina Umar, beliau solat witir jadikan dia sebagai penghujung malam. Jadi Nabi SAW memuji keduanya. Umar sifat tegas. Beliau itu mampu bangun malam, solat witir di hujung malam. Alhamdulillah. Abu Bakar berhati-hati. Jadi ketika sebelum tidur, beliau solat witir. Maka kedua-duanya diperbolehkan. Jadi kalau kita main di masjid, ada solat witir, dan tu kita tidur, kalau kita nak datang itu Kalau kita berada di masjid, ada solat witir, apa yang kita boleh buat? Kita ada beberapa cara untuk lakukan. Sama ada kita nak solat witir bersama-sama jemaah, silakan. Tetapi kalau kita rasa, aku nanti garanti bangun malam. Memang hari-hari aku bangun malam, insya-Allah. Aku nak jadikan witir solat yang terakhir. Nescaya dalam hal sedemikian, lepas tarawih kita jangan solat witir. Kita baru terus keluar lepas tarawih. Kalau katakan kita berada di satu tempat, Ustaz, saya nak bersama imam sampai habis. Kalau nak bersama imam sampai habis, yang imam solat witir, kita jangan solat witir. Kita solat sunat. Jadi maksudnya kita imam solat witir 3 rakaat, 2 plus 1. Kita solat 2 rakaat, kita niat solat sunat. Kita nak solat tahajud ke, solat apa pun diperbolehkan. Niat solat sunat, kemudian yang satu tu jangan ikut. Jadi kita hanya ikut 2 rakaat. Kalau kita nak ikut yang satu tu juga, apa yang kita boleh lakukan? Imam lepas imam 1 rakaat yang terakhir, lepas imam disalam, kita bangun. Jadi kita solat 2 rakaat. Kita jangan solat 1 rakaat. Tapi sebaiknya jangan solat bersama imam lah. Ya. Cuma kalau kita katakan berada di tempat itu memang kita solat berjemaah bersama imam, imam solat 1 rakaat, kita bangun rakaat kedua, sempurnakan 2 rakaat. Wallahu a'lam. Soalan? Saya pasang tu pasal zakat. Kalau tu dah mengenepikan sebagian duit tu untuk buat satu perkara. Untuk buat Satu perkara lah. Macam Okey. nak buat lah kan. Tapi dia belum kesempatan untuk buat benda tu. Sedangkan duit tu mungkin ada dah taruh lah, dah lebih daripada nisab, lebih nisab. Tapi bertemu pada tahun depan, kira dah cukup lebih haul. Adakah benda duit ni nak keluar zakat kan tidak? Padahal kan dilakukan untuk buat satu benda tu. Sedangkan yang zakat yang lain tu dia keluarkan macam biasa, tapi dia duit yang tebikan nak keluar zakat. Okey. Mengenai zakat, kadang-kadang kita nak buat satu projek tertentu. Okay. Apabila kita nak buat projek tertentu, kemudian katakan kita dah letak tepi $20,000. Okay. Kita letak tepi $20,000 nak buat satu projek, tetapi projek tersebut belum diimplementasikan. Jadi kita terpaksa letak di bank. Persoalan, adakah kita wajib keluarkan zakat? Apabila cukup nisab, cukup haul, wajib keluarkan zakat. Kerana duit itu masih lagi dimiliki oleh diri kita sendiri. Kita intend untuk buat perkara itu, tetapi kita belum buat. Ada kemungkinan there is still probabilities kita tak jadi buat, atau sebab-sebab tertentu tak dapat buat. Duit itu masih kita punya. Selagi mana kita tak buat, tak laksanakan, dan selagi mana duit itu miliki kita memilikinya, apabila cukup nisab, cukup haul, wajib keluar zakat. Persoalan yang kedua, seringkali orang bertanya, duit ni yang duit dalam bank atau sebagainya, apabila kita nak keluarkan zakat, adakah kita mesti keluarkan duit daripada that particular source untuk keluarkan zakat? Tak semestinya. Katakan apabila kita ada $20,000, $20,000 berapa zakatnya? Kalau $10,000 zakatnya 250. $20,000 500. Jadi $20,000 kita tak perlu keluarkan daripada 20,000 still remain, kita keluarkan daripada poket kita sendiri 500. Diperbolehkan. Ya. Dan apabila kita keluarkan zakat, duit dalam bank $20,000, duit kat bawah katil $5,000, maka duit kita sebenarnya bukan $20,000, tapi duit dalam bank $20,000, duit bawah katil $5,000, duit atas lemari $3,000. Jadi total tu semua duit dalam wallet ada lagi $3,000. Okey, semua total itulah harta yang kita miliki, yang kita kena keluarkan. Wallahu a'lam. Baiklah, para jemaah yang dirahmati Allah, memandangkan masa sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimin wal muslimat.
wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.